dengan Prof. Dr. Muhammad Yusof suka. Jadi rupanya tuan-tuan dan puan-puan, kita dah terpedaya. Kerana kita rasa kita okey, kita Malaysia ni dengan tengok Putrajaya sudahlah. Masjid sini tak ada yang bawah 200 juta. Okeylah, ya, syiar dari segi seni bina, konsep bandar apa semua. Ni semuanya, kalau tanya pakar-pakar, segaran saya nak cakap lebih daripada apa yang saya tahu, ini sebenarnya bandar Islam ni, ya. Para arkitek yang membina bandar ini, mereka tengok pusat-pusat pentadbiran Islam di seluruh dunia. Zaman Osmaniyahnya, Asbaniyahnya, yang di Uzbek, mereka pergi tengok semua, ya. Balik tu sebab tu macam-macam warna ada di sini. Ada ala Turki, ya, ada ala Uzbek, ala Arab pun ada. Memang Malaysia macam tu kan. Perdana Menteri yang pertama keturunan Siam, Perdana Menteri yang kedua Bugis, yang ketiga Turki, Tunseon, yang keempat Malabari, ya? Yang kelima Bugis kembali, yang keenam Melayu ada ke? Arab belum. Maknanya orang Malaysia ni hebatlah, jiwanya sangat terbuka. Asal yang baik saja, yang terbaik kita angkat kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa selesa. Saya nak rujuk apa yang disebut oleh yang bagai Dr. Abdullah Sudin tadi. Dalam mukadimah tadi Dr. sebut memandang pada senario semasa ni kan. Saya rasa orang cerdik ni semua faham. Jadi maknanya kerja-kerja seumpama ini kita perlu perbanyakkan dan pelbagaikan. Akhir sekali lagi saya nak buat pelawaan dan saya ucap tahniah kerana konvensyen kali ini dapat menghimpunkan tokoh-tokoh yang hebat daripada pelbagai latar belakang. Tentunya banyak perkara yang pandangan-pandangan bernas yang boleh kita jadikan asas untuk melangkah ke hadapan, dan saya percaya pihak penganjur akan dengan bijaknya merumuskan pandangan-pandangan bernas tadi sepanjang konvensyen ini. Mungkin sebahagiannya atau sebahagian besarnya kita jadikan asas untuk kita menentukan hala tuju dan langkah kita. Tapi mungkin sebahagiannya perkara yang perlu diberi perhatian oleh mungkin pihak kerajaan sendiri, mungkin pihak kepimpinan haluan akan berkunjung hormat dengan pihak-pihak berkenaan. Ini hasil kami berkonvensyen di sini, dan pandangan kita yang asalnya daripada tokoh-tokoh ini perlu diberi perhatian berat. Kita lihat kadang-kadang agenda besar negara dicetuskan daripada, contohnya katalah Kongres Ekonomi Bumi Putera pertama, itu melahirkan agenda besar negara contohnya. Jadi mudah-mudahan hasil konvensyen seumpama ini juga dapat membantu pelbagai pihak, termasuk agensi-agensi kerajaan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tentulah perlu menjalin hubungan yang strategik, pintar dengan banyak pihak. Dan kalau ada yang melibatkan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian berat oleh pihak JAKIM sendiri, saya dengan rendah diri menanti. Dan sebenarnya pihak JAKIM pun ada yang menyertai konvensyen ini. Tentulah mereka juga akan memberi ingatan kepada saya perkara yang perlu kami beri perhatian, insyaAllah. Akhir kata, untuk melangkah seterusnya kita sentiasa perlu suntikan-suntikan. Saya nak rujuk pada satu lagi hadis Nabi kita SAW yang sifatnya memberi suntikan untuk kita terus berkhidmat dan berbakti untuk agama kita.
Iaitu satu amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita jadikan budaya hidup kita. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru min zikri hazimil lazzat." Perbanyakkanlah menyebut tentang pemutus segala kelazatan. Itu terjemahan spontan saya, mungkin bunyi tak cantik Tuan Izan, ya. Pakar-pakar bahasa boleh terjemah dengan baik lagi. Depan saya punya ramai para ulama. Nabi kita pesan supaya kita kena sering sebut, perbanyakkan, aksiru, perbanyakkan min zikri, menyebut hazimil lazat, pemutus segala kelazatan. Apa dia tu? Ramai doktor perubatan dalam ni yang saya nampak, saya cam Dr. Syed di hujung sana. Bila dah datang maut, itulah pemutus segala kelazatan. Kena selalu ingat, itu sebenarnya menandakan kebijaksanaan kita, dan itu sebenarnya yang sentiasa menyuntik kita untuk terus berkhidmat untuk agama. Jadi sekali lagi saya ucap tahniah kepada haluan kerana menganjurkan convention ini, dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana menyertai, dan mudah-mudahan mutiara-mutiara yang diperolehi sepanjang convention ini dapat diperluaskan, disebarkan kepada rakan-rakan kita yang lain, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Datuk Haji Wan Muhammad bin Syekh Abdul Aziz di atas ucapan beliau itu tadi. Sebagai tanda penghargaan kepada Yang Bahagia Datuk Haji Wan Muhammad bin Syekh Abdul Aziz, majlis dengan ini mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Abdullah Sudin bin Abdul Rahman, Presiden Haluan Malaysia, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Bahagia Datuk. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Seterusnya majlis mempersilakan Dr. Azizan bin Ahmad, pengurusi konvensyen, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Dr. Abdullah Sudin Abdul Rahman, Presiden Haluan Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Doktor di atas penyampaian cenderahati itu tadi. Yang Berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, sukacita dimaklumkan bahawa konvensyen kita pada kali ini, walaupun dihadiri lebih kurang 300 orang peserta, tetapi ianya telah ditonton oleh seramai 2,564 orang penonton di seluruh dunia secara langsung melalui website haluan. Bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian, sebelum konvensyen kita melabuhkan tirainya pada hari ini, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Haji Saleh bin Sa'ad, Imam Masjid Putra Putrajaya, untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, bersempena dengan majlis penutupan konvensyen pembangunan ummah kali ini, kami menandatangan membuahan rahmat limpahan taufik, petunjuk dan inayah-Mu, agar konvensyen yang telah diadakan ini berjaya mencapai objektifnya seperti mana yang diharapkan ya akramal akramin. Allahumma ya sami'ud da'wat wa qadiyal hajat. Sesungguhnya ya Allah,
agamamu perlu dizahirkan agar dihayati dan dimartabatkan sebagai agama pilihan yang engkau redai. Bukakanlah hati-hati kami ke arah memberi sumbangan yang bernilai, penggerak kemajuan dan pencetus pemikiran. Semoga agamamu kekal berpanjangan dan kepada zuriat kami sebagai warisan hingga ke akhir zaman. Ya Allah, Engkau amat mengetahui sesungguhnya kami telah melaksanakan berbagai-bagai pendekatan dan wasilah bagi meninggikan agama dan syariat-Mu, ya Allah. Di antaranya konvensyen yang kami adakan pada hari ini. Jadikanlah usaha ini sebagai amal kebajikan, kerja-kerja dakwah dan tarbiyah sebagai pendekatan yang berkesan, terutamanya di zaman gurbah ini, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, dengan konvensyen ini akan menambah lagi usaha dan semangat serta sumbangan demi untuk agamamu dan penggerak ummah dan negara ke arah kemajuan yang engkau redai, ya Allah. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan selesainya pembacaan doa itu tadi, maka berakhirlah majlis peresmian Konvensyen Pembangunan Ummah 2010 pada tengah hari ini. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Abdullah Sudin bin Abdul Rahman, Presiden Haluan Malaysia, untuk mengiringi Yang Berbahagia Datuk Haji Wan Muhammad bin Datuk Syah Abdul Aziz, Ketua Pengarah JAKIM, bagi menikmati jamuan tengah hari yang disediakan. Silakan.